guys, welcome back to Ronas channel. Tapi sebelum tu minta maaf sangat-sangat sebab last week kita tak sempat nak buat video sebab busy dengan kerja-kerja hakiki. Tapi tak apa, kita start balik dengan this week dengan cerita seram yang terbaru. So, roll it. Sebelum tu, korang yang dah subscribe Ronas channel, jangan lupa tekan lonceng supaya korang tak terlepas dengan video-video seram kami yang lepas ni. So, korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan button subscribe, share dan like, and jangan lupa komen guys, sebab tak lama lagi Ronas channel nak bagi korang giveaway. Okay, let's start the story. Okay, kisah seram kali ni dikirimkan oleh Icha, bukan nama sebenar, berkaitan dengan rumah sewa, ataupun lebih tepat lagi, kisah seram rumah sewa air getah. Okey, kisah ni bermula guys. Icha ni ada lebih kurang 10 orang adik-beradik. Dia menetap di Kuala Lumpur. So pada suatu hari, disebabkan oleh penurunan bisnes oleh ayah dia, menyebabkan diorang perlu berpindah. So time tu lebih kurang macam abah dia rasa dah tak nak lah duduk KL ni, sebab rasa macam dah kecewa lah. So dia decide untuk balik kampung. So bila diorang nak balik kampung, ayah dia dengan keadaan tergesa lah nak berpindah ke tempat yang baru. So cari sampailah satu tempat, dia berjumpa dengan satu rumah yang dia rasa nice untuk dia punya family. Sebab macam saya cakap tadi, family ni dia punya family besar. Dia ada 10 orang anak, yang termasuk mak dan ayah. So total almost 12 orang yang akan ada dekat dalam rumah tu. So dia perlukan rumah yang besar. So bila jumpa kat rumah tu, dia jumpa pada tuan rumah. And you all tahu tak, rumah tu rumah banglo rumah banglo satu tingkat, ada 3 bilik tidur dan mempunyai satu halaman rumah je. Halaman rumah yang sangat besar sampai ke ada satu kot bola keranjang. Masih ada tempat nak jadikan gol lagi. Tapi bila dia bagi tahu berapa harganya adalah RM200 sahaja sebulan. So bila kita dalam keadaan yang memang perlukan rumah dengan cepat, and bila kita pergi kat satu rumah yang dah rasa kita perfect untuk kita punya family, and you dengar pula harga macam tu, kalau saya pun saya grab. So abah dia tak fikir panjang, and abah dia terus grab. So bila dah grab tu, habis siap semua, bermulalah cerita family ni berada di rumah tu. Okay, pada mulanya masa diorang berpindah, diorang berpecah tu guys. Maksudnya yang dia punya adik, 2 orang adik lelaki dia bergerak dulu untuk pergi ke rumah tu, dan yang lain pula naik sekali dengan abah dia. So yang 2 beradik ni akan sampai ke rumah tu dulu guys. Bila dia sampai rumah tu, sebab dia tak pernah tengok, abah dia je yang tengok. Bila dia sampai, dia baru perasan yang rumah tu, dia punya rumput dah dekat separah-parah dada dah. So diorang settlekan dulu tu, and pada masa tu pun dia kata, lepas dia settle semua, barang semua dah masuk, diorang agak pelik. Masa time tu rumah tu macam ada anjing yang berkeliaran kat situ. Bunyi anjing, you tahu guys bunyi anjing menyalak yang macam selalu orang tua cakap lah, kalau anjing bunyi macam tu macam nampak sesuatu. Tapi tak pastilah. So diorang pun macam tak ada apalah, biasalah, rumah lama kena tinggal, memanglah semak kan. Dari satu rumah tu pun lama, mungkinlah kawasan dah tadi permainan anjing-anjing ke keliling tu. So dua orang tak ada masalah. Okay, rumah ni, family ni tak sempat nak buat apa-apa tau guys. Dia just masuk, dia tak sempat nak buat bacaan Yasin, tak sempat nak azankan ke ataupun buat pagar ke. So diorang masuk rumah ni dengan keadaan tergesa, sebab lepas saja pindah daripada KL, and dia terus pergi situ, terus pindah, and terus menjalani hidup seperti biasa. So yang Icha ni, saya ni, dia bukanlah ada di rumah tau guys. Dia time tu dia belajar di Indonesia. So part yang ini diceritakan oleh adik dia kepada dia. Okay, so bila dah settle tu, diorang pun dah pindah, dah mula, dah cantik semua rumah tu, dah susun barang, dah pindah semua. Beberapa hari lepas tu ke mungkin minggu, saya tak pasti, tak diterangkan, bermula cerita demi cerita guys. Cerita dia bermula macam ni guys. So pada satu hari, masa tu mama dia orang yang sangat particular lah. Maksudnya bila mama dia mengemas ataupun meletakkan sesuatu barang, mama dia sangat tahu yang barang tu dia letak kat mana. And dia sangat-sangat pantang lah kalau macam kita dah minum, kita letak atas meja, macam kita tinggal, tak ada pergi letak sinki ataupun tak basuh. So pada satu hari, masa dia tengah mengemas, tentu mungkin dalam waktu tengah hari lah kot, ataupun mungkin tengah hari, pagi nak dekat tengah hari, mungkin jam 11 gitu. Tiba-tiba bila mama dia tengok, ada satu cawan tertinggal kat atas meja yang berisi air guys. Air dia berisi sikit. So mama dia tengok, apalah budak buat ni kan, tak letak kat sinki. Hari pertama dibiarkan.
So keesokan hari ni ada jadi lagi. So Mama dia nampak lagi tempat yang sama, dekat meja makan, dekat kursi yang sama, dia letakkan ada sawan kat situ, dan ada air juga sikit. Mama dia letak balik kat tempat asal. Dan bila dah kali ketiga benda tu berlaku, Mama dia mula rasa pelik lah kan, tanya, korang ni lepas dah minum, janganlah letak atas meja, pergilah basuh ataupun letak balik kat tempat kat sinki kan. So anak-anak dia semua cakap dia tak buat. So Mama dia macam pelik lah, apa hal. Benda tu kerap berlaku. So daripada cawan, dia bertukar dengan barang-barang lain guys. Contoh macam sikat, tengah bawa lepas mandi, cek mana sikat, sekali tak jumpa. Sekali tengok ada kat mana, kat meja makan tu juga. So bila dah sampai macam tu, mulalah ada perasaan takut tu dekat Mama and dia punya anak-anak. So time tu diorang macam pelik lah. Sampai kan dia kata siapa dapat tangkap, siapa buat tu nak bagikan hadiah. Padahal memang anak-anak dia cakap memang diorang tak buat. Sebab apa family ni kebanyakannya dia punya abang-abang tengah belajar luar. Macam abang dia sekarang time tu tengah asrama tak silap saya. And Icha sendiri ada kat Indonesia. So yang ada semua adik-adik dia yang kecil. So pernah juga diberitahu masa malam dia dengar orang ketuk pintu, ada ketuk tingkap. Daripada luar orang ketuk memang kuat. Bila tengok tak ada orang. So benda tu dah mula berlaku kerap. Sampailah satu hari yang ini memang pengalaman Icha tu sendiri. Time tu Icha balik daripada Bandung untuk cuci siang. So biasalah bila kita balik pada belajar, jumpa, kita akan bawa satu pack of movie. Kalau korang pernah belajar dulu masa korang bersama. Zaman tu kita ada Netflix guys. Tak ada Netflix, TV pun esok boring-boring Akademi Fantasia je ada. So time tu dia bawa satu pack of movie macam Korea. So untuk bagi adik-adik tengok. So time tu adik-adik dia tak ada laptop. So malam tu diorang decide semua nak tidur kat luar lah. Bentang satu luar dekat dia punya hall tu kan. So dia punya adik-adik tengoklah movie dekat dalam dia punya laptop tu. Sampailah ke pagi, kesalahan aku buat apa tu tak pastilah sebab Icha dah tidur dulu. Okay, so bila malam tu diorang semua dah tengok movie semua, and Icha dah tertidur lah. Dan bila Icha bangun, time tu dia bangun dalam pagi lah guys dalam masa subuh lah. Masa subuh dia bangun. Time tu dia nampak semua tidur lah. So dia nampak laptop dia masih di atas meja. So dia pergilah nak kemas. So bila kemas-kemas, apa dia perasan, dia buka laptop dia penuh dengan semut guys. Yang pelik semut tu tak ada dekat meja-meja pun. Semut tu penuh dekat atas keyboard dia tu. Tapi Icha tak rasa pelik lagi lah sebab ini first Icha punya experience. So dia just buang-buang macam tu, tutup. Nak jadikan lagi takut guys, bila Icha pegang phone, time tu dia sajalah. Phone time tu phone Motorola Flip tak silap saya. Phone jenis lama, mungkin kalau ambil gambar pun 3GP lagi. So dia buka phone dia, mungkin saja nak scroll-scroll sebab apa. Bila dia balik, adik-adik dia ni memang suka main game dekat dalam phone dia. So bila dia tengok, tiba-tiba guys, dia ternampak satu video. Satu video yang dia rasa pelik sebab video tu of course bukan dia yang record, and dia tekan play. Benda ada dalam video tu, ada seorang budak yang tengah rekod. Pada mulanya dia rekodkan pada gambar depan. Sambil dia rekod tu, dia rekodkan kami tidur lah. Ada time tu ada nampak saya, ada nampak family lain. Dan pada masa sama, sambil dia rekod tu dia gelap. And bila dia pusing guys, gambar yang orang yang tengah rekod tu, dia pakai tudung sekolah, and seakan-akan muka adik bongsu dia yang tengah rekod sambil gelap-gelap. So time tu Icha rasa macam marah lah, apa benda buat rekod video macam ni. Then dia kejutkan adik dia. So adik dia kat dengan Icha, dia tak tahu. Tak tahu Icha, mana tahu bukannya Ika tak ada pun buat macam tu. Sebab Ika time tu kecil lagi lah time tu guys. Sebab Ika tu sampai nangis kau-kau nak mengatakan itu bukan dia tak buat. And bila dia fikir balik, bila tengok waktu jam yang dia record tu, pukul 3.30 pagi guys. Apa kejadahnya budak yang umur kecil lagi boleh sempat lagi kat almari ambil dia punya tudung, semata-mata nak buat video yang dia sorang-sorang je sampai bangun time tu. So bila benda tu berlaku, Icha dah mula rasa takut. Dan dia terus bagi tahu abah. So itu kejadian yang buatkan semua buka mata lah time tu guys. Sebab lepas tu pun ada lagi kejadian-kejadian lain mengikut cerita tu. So dengan kata lain, lepas saja kejadian tu, abah pun terus panggil ustaz untuk tengok rumah tu. Dan ustaz pun beritahu pada family better pindah. And selepas tu 2-3 bulan lepas tu, family tu pun pindah dari situ. Okay guys, cerita kedua pula, yang ni adalah daripada pengalaman saya sendiri
Dengan lagi tepat lagi, masa ni tak silap saya tahun 2014 kot. Time tu saya kerja di Karangcraft. Okey. Pada waktu tu, masa saya tengah kerja dengan Karangcraft, time kerja Karangcraft ni memang selalunya saya balik lewat lah. And time tu saya ada event tau guys dekat Senawang. Balik je daripada Senawang, so saya pun dah berjumpa dengan team and kita pun kata okey lah kita nak balik. Okay. So selalunya memang waktu malam, memang saya bawa motor lah time tu. Selalu saya bawa kereta guys, tapi time tu saya bawa motor. So saya bawa motor, saya balik lah. So balik dekat tempat yang sama. Kalau sebelum ni pernah saya cakap tempat CEB tu, ni kawasan situ juga guys. Kalau awak nak tahu, dekat kawasan CEB tu dah ada satu jambatan Kelang tu. Dulu kat situ jambatan kayu tau. Tapi sekarang dah jadi jambatan biasa lah. So saya ada dua choice. Satu untuk jalan terus tapi jauh sikit nak ke rumah saya. Satu lagi jalan dalam. Jalan dalam tu yang saya kata berliku tu. So selalunya kalau malam, saya memang dah letak kat otak saya tau, kalau malam kau jangan masuk kiri Nas, kau kena terus. Sebab kebanyakan kejadian akak saya yang berlaku kat laluan kiri tu. Tapi saya tak tahu, time tu saya tengah jalan je lah. Tentu kita pun tengah penat, bawa motor pun dah layu je. Tengah bawa relax saya korang kiri. Masuk kiri terus. So masuk kiri tu, saya dah jalan selekor. Lepas tu terus ya, dekat situ ada satu stesen kereta api guys. Kalau korang tahu stesen kereta api tu Bukit Badak. Tentu otak saya kosong tau, sebab saya memang tengah letih. So jalan dengan relax. Tiba-tiba dekat Bukit Badak ni, kalau kau nak tahu, stesen kereta api ni kalau macam memang jarang lah ada orang. Selalunya kalau ada pun pagi lah ramai. Tapi kalau dah malam tu orang tak ada. Sebab mostly orang dekat situ yang datang memang orang taman lah kot, yang datang yang duduk situ kan. So bila saya datang situ, keadaan memang sunyi. Kalau kau nak tahu, dia punya stesen tu kecil. Lampu pun dia buka, lampu adalah dekat setiap dia punya rel tu kan ada kerusi-kerusi kan. Kat situ adalah lampu sikit-sikit. So masa saya tengah bawa slow-slow tu, saya ternampak ada seorang perempuan guys. Kalau kau perasan dekat tempat menunggu train ni tak ada atap menunggu train. Kan ada kursi-kursi kan guys kan. Kursi tu dia tengah macam memandang ke arah jalan. Dia bukan memandang ke arah train, dia memandang ke arah jalan, memandang ke arah saya lah. So saya ternampak seorang perempuan. Dia tengah duduk, sopan je duduk dia, dengan baju putih. Dia punya rambut macam saya tak perasan sangat lah, tapi macam panjang lah, hitam-hitam. So dia tengah tunduk. So time tu terdetik lah dekat hati saya, ada lagi ke train? Saya terdetik dan tertegur macam tu. So pada masa yang sama, saya macam, yelah otak tengah kosong, saya jalan balik. Tapi dalam jalan tu, saya jengah lah jam. Bila saya tengok jam guys, time tu dah 2 pagi guys. Dah 2.30 macam tu lah. So bila saya nampak jam dah 2.30 pagi, otak saya terus fikir bukan-bukan, dan saya terus pandang balik dekat tempat tu. Alhamdulillah guys, tak ada siapa. So time tu saya fikir, lega, mungkin aku punya imajinasi lah. Tapi time tu otak dah terfikir balik dah, kenapa aku masuk jalan ni weh? Sepatutnya tadi aku terus. Alangkah kalau sebelum ni, kalau bukan pukul 2 pagi, pukul 8 malam pun saya tak lalu dah jalan tu. Saya akan terus. So saya pun teruskanlah perjalanan. Sebab saya fikir kalau nak U-turn panjang lagi, and sana lagi jalan gelap, macam menakutkan je. And saya pun buat tak tahu, saya jalan je. So masa saya tengah jalan, depan tu guys jalan dia macam L tau, nak naik ke atas. So depan ni selekor, dah ada satu jalan je naik ke atas. Sampai situ akan ada jalan yang macam kampung sikit. So bermakna depan ni jalan mati lah, betul. So dekat jalan mati tu ada sign yang dilarang melintas kereta api, yang adalah macam semak-semak sikit. So daripada jauh saya tengah jalan pandang, tiba-tiba guys, nak tahu tak apa benda kat depan saya guys? Perempuan tadi guys, dia betul-betul dekat depan saya straight. Saya tengah bermotor, dia tengah straight, tengah berdiri menyisikan saya. Faham tak? Dia bukanlah pandang direct saya, dia macam ni. So saya nampak daripada sisi dia, dia tunduk. So time tu saya punya macam-macam masa baca. Cuma saya ada 2 choice time tu guys, antara saya nak patah balik ataupun saya terus redah tapi saya nak atas dengan kelajuan yang tinggi. So saya fikir kalau saya U-turn, saya confirm jatuh guys. So time tu saya nekat. Tapi sebelum tu saya baca sikit ayat-ayat Quran. Saya cakap, jangan kau tunjuk muka kau kat depan aku sudah. So saya prepare guys. Saya punya side mirror saya turunkan dulu. Sebab buatnya dia terumpang, nampak mampu aku pensan je lagi. So saya turunkan side mirror.
Saya turunkan gear and saya pecut terus naik guys. Masa saya tengah naik tu, nak jadikan cerita, masa saya naik tu, motor saya tak ada power. Maksudnya mengaum. So time tu saya dah fikir confirm tengah tumpang lah ni. Nasib baik saya turunkan side mirror. So benda tu berlaku sampailah saya ke puncak and saya masuk seleko, ponggol pertama, barulah ringan balik. Barulah saya punya gear 1 tu dah macam gear 1 yang betul. Kalau tak sepanjang tu memang saya menggigil gila. So bila je dah settle tu, sebab dekat situ dah surau, saya memang walaupun dah ringan, tapi saya still lagi fikir dia dekat belakang saya. Saya terus pecut sampailah ke rumah. So bila sampai rumah, saya banyak kucing. Kucing saya pun pandang saya lain macam pandang ya. So saya faham lah maksud yang dia nak cakap tu. So saya pun terus masuk, and time tu lah saya terus call mak saya call akak saya. Akak saya nak tahu apa akak saya buat. Time tu pukul 2 pagi, akak saya tak tidur lagi. Dia cakap apa? Kau ikut jalan tu, siapa suruh? Padan muka kau. Nasib baik tak ikut balik. Okay guys, itulah saya punya pengalaman. Minta maaf kalau minggu ni agak hamba sikit. Tapi macam biasa guys, kalau korang punya story, boleh share dengan saya. And nanti next week saya akan ceritakan sikit kesinambungan cerita pasal Saka. So korang yang nak tengok, nak tahu pasal Saka yang terbaru ni, dan katanya season baru lah, boleh keep join, jangan lupa subscribe. And okay guys, thank you.